Tan Sri Pengerusi, saya juga nak sambut baik apa yang disebut oleh Perdana Menteri berkenaan dengan membenteras rasuah. Syabas dan tahniah. Cuma pandangan daripada kami, pembangkang ataupun Perikatan Nasional, rasuah ini, kalau kita tidak terapkan dia mengikut lunas-lunas agama, dia tidak akan terbenteras. Hanya permainan, hanya ucapan-ucapan yang memaniskan mulut. Sebagai contoh, kalau saya sebut, sebelum daripada ini, kalau kita baca dalam Malaysia kini, dalam TV Selangor, tempoh 13 tahun yang lepas, 10 Disember 2010, ketika mana kerajaan meluluskan peruntukan 2 bilion kepada seorang individu di Malaysia ini. Perdana Menteri kita sekarang ni menghentam habis-habisan, mengatakan seorang ahli UMNO yang duduk di Bukit Gantang, yang dapat peruntukan 2 bilion sekarang, ini adalah penyelewengan, macam-macam disebut. Hari ini apa yang berlaku? Yang berhormat Bukit Gantang, dia tidak ada di sini. Dia pohon permohonan melalui sebuah syarikat Komatra Sajian Sendirian Berhad daripada Bukit Gantang untuk membekalkan bekalan makanan kepada Angkatan Tentera Malaysia, dan bertemu dengan permohonan disaji. Syarikat milik kerajaan, syarikat yang begitu berjaya, syarikat yang telah ada model dia, bukan saja dalam negara, termasuk di Mekah Al-Mukarramah, di Madinatul Munawwarah dan banyak lagi negara lain. Sepatutnya diberi keutamaan kepada disaji yang menguruskan bekalan makanan kepada pasukan ketenteraan. Tetapi wallahu alam, saya tidak nak sebut ura-ura yang berlaku diberi balik. Dulu dia hentam orang yang sama, tapi bila orang yang sama ini duduk di bawah ketiak dia nak bagi. Sama sebagaimana timbalan ya barangkali. Macam mana Arau boleh setuju ya? Jadi bila duduk bawah ketiak ni, yang salah pun jadi tak salah, yang dulu dihentam begini-begini, sekarang ini jadi betul. Sebab itu saya mengatakan, kalau kita nak benteraskan rasuah, paksi dia agama. Kalau tidak ada agama sebagai paksi, kita nak hentam, nak benteraskan rasuah, tentunya kita akan benteras mengikut hawa nafsu kita. Kalau pembangkang, tak rasuah pun tuduh rasuah. Tak ada apa-apa lagi diisytihar kepada umum. Mahkamah tak ada putuskan lagi diisytihar begitu begini macam-macam. Dan saya bimbang, bukan takut-takutlah confirm lepas daripada ini kerajaan bertukar. Kalau kebetulan bertukar ni, ada orang nak balas dendam. Balas dendam ini dilarang dalam agama. Orang boleh balik, orang boleh buat benda yang sama. Jadi sebab itu saya mengajak kepada semua supaya kita balik kepada agama, dan rasuah ini kita benteras sehabis mungkin, kerana rasuah ini adalah penyakit negara. Dan dalam isu ini, Komatra Sajian ini, saya ada satu mesej yang di-mesej di antara Bukit Gantang dengan seorang pegawai. Di waktu malam, kalau saya nak baca ni ada tapi makan masa, tapi saya nak sebut bahawa akhir dalam mesej itu bahagian datuk pun ada. Ini satu benda yang tidak sepatutnya wujud dalam konsensi tender dan seumpamanya. Benda ini adalah benda yang sangat keji, sangat baik, dan saya harap disaji ini akan diberi peluang oleh kerajaan untuk mengendalikan perkara ini, dan mudah-mudahan disaji yang di bawah dia ini, peneroka Felda yang begitu ramai yang akan mendapat syafaat daripada tender ini, bukan kepada individu. Kalau di individu ni tak ke mana-mana akan dapat manfaat kepada dia seorang, tetapi peneroka Felda ini dia lebih ramai. Jadi saya rasa terima kasih banyak kepada peraturan Dewan Yang Berhormat. Saya ingin membangkitkan peraturan Dewan 366. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat
ke atas siapa-siapa ahli yang lain. Tadi berkenaan dengan kenyataan Yang Berhormat Pasir Putih, berkenaan WhatsApp dan sebagainya, itu adalah satu sangkaan jahat dan tidak ada satu dokumen yang sah yang mungkin saya perlukan penjelasan dan perlu tarik balik Yang Berhormat untuk pernyataan tersebut. Terima kasih kepada Yang Berhormat yang sebut. Ucapan saya tak habis lagi. Tunggu dulu. Saya dapat laporan WhatsApp, saya tak habis lagi. Saya minta kepada pihak kerajaan supaya meneliti, lihat dengan baik, kerana walaupun dia WhatsApp, dia datang daripada sumber yang sangat kuat. Dan saya minta supaya diteliti dengan baik, dicek dengan baik. Maknanya saya tidak menuduh secara membabi buta, tetapi kenyataan Yang Berhormat tadi mengatakan bahawa kalau duduk di bawah ketiak orang ni menyokong sebagainya, itu adalah sangkaan jahat Yang Berhormat. Tidak jahat. Itu ada Tidak tadi, jahat. Tengok timbalan Perdana Menteri yang disabitkan dengan kesalahan. Jelutong sokong tak? Jelutong dulu, waktu timbalan Perdana Menteri nak cakap, dia minta supaya duduk. Orang yang disabit di mahkamah tak layak bercakap dalam Dewan Yang Mulia. Baik. Sekarang duduk dulu. Semua duduk dulu. Yang Berhormat Pasir Putih, saya mencadangkan kalau Pasir Putih ada semua maklumat, sila ke SPRM, teruskan buat laporan kepada polis untuk tindakan diambil. Kerana kalau berucap di sini saja, itu menyebabkan kita kita tak gentleman lah. Okey, insya-Allah. Bawa ke polis supaya saya ada pihak yang bawa, insya-Allah. Itu yang terbaik. Okey. Terima kasih. Tuan Speaker, saya menangkan nama saya disebut, saya terpaksa bangun. Tiap-tiap kali bila di sebelah sana berucap, walaupun jelutong duduk diam-diam dan dengar, nama saya dibangkitkan. Pertamanya, Tuan Speaker, saya tak nak respon. Kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat di sebelah sana tadi, pertamanya, membuat tuduhan serius terhadap Yang Berhormat Bukit Gantang. Nombor satu. Nombor dua, beliau Yang Berhormat juga membuat tuduhan yang serius terhadap Tan Sri Speaker sendiri. Nombor dua. Nombor tiga, tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh Yang Berhormat tadi berunsurkan satu fitnah. Hanya sekiranya dibuktikan, ditunjukkan kepada Dewan Yang Mulia ini, saya cabar sekarang. Kalau ada WhatsApp itu, bekalkan WhatsApp itu kepada Dewan Yang Mulia ini melalui satu usul. Sekiranya Yang Berhormat tidak berbuat demikian dan hanya pakai hentam, pakai buat tuduhan saja, saya menuntut supaya Tan Sri Speaker Yang Berhormat, beliau menarik balik kenyataan tersebut. Ini adalah satu penghinaan. Kenapa perlu kita sekarang membahaskan belanjawan? Apakah kena-mengena hujahan-hujahan perbahasan itu dengan belanjawan? Sehingga ini bukan floor, you bukan tempat ceramah ni. You tanya soalan sudah. Saya membangkitkan isu peraturan. Tanya soalan sudah lah. Peraturan apa? Saya belum habis lagi. Pasir Putih, dia bawa standing isu order. Peraturan. Ya, standing order tapi berjelo. Itu hak saya. Saya nak berhenti ke tidak? Dengar dulu. Baik, sekarang jalan keluar. Jalan keluar begini. Jalan ni keluar. Kalau sekiranya Bukit Gantang rasa dia terinaya disebabkan oleh fakta-fakta tidak betul, saya minta Bukit Gantang masukkan usul untuk hadapkan Pasir Putih ke Jawatan Tuan Speaker, saya akut. Okey, saya terima. Tuan Speaker, saya akut dan menerima. Kita ada presiden. Macang telah digantung kerana beliau membawa satu surat yang tak ada. Baik, sebab itu saya katakan tadi, saya minta Bukit Gantang mengambil tindakan. Okey? Kalau tidak, kita tidak akan habis di sini. Sebab Bukit Gantang pun tak ada di sini. Ya, sebab itu saya minta Bukit Gantang, kalau saya kiranya merasakan bahawa dia terinaya disebabkan oleh maklumat-maklumat yang tidak betul, masukkan usul pada saya besok. Ya, dan terima kasih. Tan Speaker, sebelum saya berundur, saya juga cabar Yang Berhormat Pasir Putih kalau berani betul buat laporan SPRM. Ya, saya dah beritahu tadi. Tan 36(4) peraturan. Apa lagi? Saya nak bangkitkan apa yang dibangkitkan oleh Jelutong tu, masa beliau dulu, masa penggal yang lepas, dia pernah membangkitkan menuduh UMNO celaka. Cara isu itu dah. Saya tidak pernah menuduh.
Lepas Datuk tu Speaker. Najib Baik. No, saya Datuk minta Najib Saya tengah tak bicara benarkan di itu. mahkamah. Datuk Speaker. Dia bangkit benar. Datuk Speaker, saya minta pendang tarik balik kenyataan saya menuduh UMNO celaka. Kalau saya nak ungkit cerita ni 18 tahun dulu lagi dah. Kita boleh korek tu. Tak, pasal dia- Tak payah. Dia Duduk. lawyer. Duduk. Okey, baik. Terima Duduk kasih. semua. Dia lawyer. Dia patut disiplin dengan lawyer Saya dia. kata duduk. Duduk betul. Duduk. Duduk ah. Baik, sekarang saya jemput Jempol.